Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar dari Kolej Pengajian Kejuruteraan, Sarjana Muda Kejuruteraan Kepujian Kimia semester 3 ingin membentangkan mengenai laporan ulasan artikel yang bertajuk Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat. Saya Nuraini binti Allah ingin membentangkan mengenai isi kandungan, bibliografi penulis serta pengenalan. Isi kandungan yang terdapat dalam pembantu kami ialah bibliografi penulis, pengenalan, isi analisis artikel. Isi analisis artikel ini mengandungi 6 bahagian iaitu hakikat manusia, manusia menurut pandangan Islam, wujud hakikat manusia, pertumbuhan dan perkembangan manusia, potensi manusia serta pengembangan potensi manusia. Kami juga turut membentangkan mengenai rumusan artikel serta pendapat kami mengenai artikel ini. Saya akan membentangkan mengenai bibliografi penulis. Tajuk artikel ini ialah Hakikat Manusia Mengikut Pandangan Islam dan Barat. Nama penulis ialah Siti Hasinah yang berasal daripada Bandar Aceh. Tarikh artikel ini diterbitkan adalah pada tahun 2019. Artikel ini mengandungi 22 muka surat. Selain itu, artikel ini terdapat di dalam buku yang bertajuk Jurnal Ilmiah Didaktika. Buku ini diterbitkan pada tahun 2013. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai pengenalan. Pengenalan. Penulis menyatakan hakikat manusia melalui ciri-ciri, potensi dan perkembangannya. Artikel ini mengandungi istilah-istilah hakikat manusia dari segi pandangan Islam dan Barat dari sudut pelbagai ahli falsafah yang penulis ceritakan di dalam ni. Antara pandangan yang penulis ambil adalah daripada pandangan Al-Quran, pandangan psikoanalitik, pandangan humanistik, pandangan Martin Buber dan sebagainya. Ia akan diceritakan di bahagian isi yang akan diterangkan sebentar nanti. Selain itu, penulis juga menceritakan mengenai kewujudan manusia yang digambarkan bahawa manusia ini tak sama seperti haiwan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia yang mempunyai istilah yang berbeza menurut ahli ilmuwan, tetapi bagi pandangan awam, ia mempunyai istilah yang sama dan potensi manusia yang berbeza dengan makhluk yang lain serta ciptaan Allah. Walaupun artikel ini tidak panjang tetapi ia mempunyai isi yang padat dan senang difahami oleh pembaca. Penulis juga menyatakan dalil sebagai bukti bagi pandangan Islam dan juga ahli-ahli ilmuwan yang merujuk daripada dalil Al-Quran bagi menjelaskan kefahaman hakikat manusia menurut pandangan Islam. Assalamualaikum, saya Nurul Hidayah akan mengulas tentang kandungan artikel. Isi pertama adalah mengenai hakikat manusia. Terdapat 7 pandangan terkemuka yang mengenai hakikat manusia yang dibincangkan di dalam artikel, iaitu psikoanalitik, humanistik, Martin Buber, behavioristik, mekanistik, organismik, dan juga kontekstual. Pandangan pertama adalah pandangan psikoanalitik. Pandangan psikoanalitik ataupun sekarang dikenali sebagai aliran Freud telah dikembangkan oleh Dr. Sigmund Freud. Pandangan ini memfokuskan kekuatan atau pengaruh psikologi terhadap manusia. Pandangan ini yakin bahawa perbuatan dan keputusan seseorang itu terjadi hanya untuk memuaskan keperluan psikologi. Aliran ini mengikut konsep Freud iaitu anti-rasionalisme. Pandangan Freudian tentang sifat manusia pada dasarnya adalah pesimistik, deterministik, mekanistik, dan reduksionistik. Seterusnya, pandangan kedua mengenai hakikat manusia adalah pandangan humanistik.
Pandangan ini menekankan bahawa manusia dapat berfikir secara rasional dalam menentukan keputusan dan perbuatan seharian. Hal ini dikaitkan dengan keupayaan manusia untuk menjadi lebih baik. Bukan itu sahaja, manusia mampu menunjukkan tingkah laku yang elok ketika berkelompok sosial. Pandangan yang ketiga adalah yang sering dibahaskan, iaitu pandangan Martin Buber. Beliau menekankan keupayaan manusia untuk berubah, sama ada baik atau sebaliknya. Pandangan ini memungkinkan manusia yang baik juga berpotensi melakukan kesalahan. Menurutnya, manusia yang tidak seharusnya disebut itu dan ini, hal ini kerana manusia mempunyai kebolehupayaan dan memiliki potensi, tetapi terbatas kerana alam. Hakikat manusia juga dipengaruhi oleh pandangan behavioristik. Mengikut pahaman pandangan tersebut, keputusan dan tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya, iaitu faktor luar dan orang sekeliling. Orang sekeliling seseorang adalah faktor dominan yang menguatkan hubungan individu. Secara asasnya, kelompok behavioristik menganggap manusia sebagai reaktif yang dapat terpengaruh dengan faktor luar daripada dirinya. Terdapat beberapa pandangan lain yang dihujah secara minor di dalam artikel, antaranya adalah pandangan mekanistik dan pandangan organismik. Secara mudahnya, pandangan mekanistik melihat manusia sebagai robot yang pasif dan digerakkan oleh daya luar. Tetapi menurut penulis, pandangan ini seperti menafikan keupayaan dan potensi manusia. Berbeza dengan pandangan organismik, iaitu menurut penulis, pandangan ini mengakui adanya kemampuan aktualisasi manusia melalui perkembangan potensi adalah pandangan organismik. Pandangan ini menekankan bahawa dunia dianggap sebagai sistem hidup seperti haiwan dan tumbuhan. Organismik menyatakan bahawa hakikat manusia bersifat aktif dan selalu berubah. Yang terakhir, hakikat manusia juga dipengaruhi oleh pandangan konstekstual. Pandangan tersebut menganggap bahawa manusia hanya dapat difahami dalam konteksnya. Secara ringkasnya, pandangan ini menyatakan bahawa manusia tidak independen selain dalam lingkungannya. Manusia juga bersifat aktif dan individu yang sosial. Pandangan ini menegaskan untuk memahami manusia secara pemerhatian fizik, psiko dan lingkungannya, seperti peristiwa bersejarah dan juga budaya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzah binti Muhammad Razi. Sekarang saya akan menerangkan tentang manusia menurut pandangan Islam. Terdapat 6 pandangan Islam yang akan saya terangkan pada hari ini, iaitu Abdullah, An-Nas, Khalifah, Bani Adam, Al-Insan dan Al-Bashar. Yang pertama ialah manusia sebagai hamba Allah, iaitu Abdullah. Sebagai umat Islam dan hamba Allah, manusia diwajibkan untuk menyembah dan tidak menyekutukan Allah sebagai penciptanya. Jadi, manusia haruslah sentiasa taat dan patuh akan perintahnya. Kepatuhan dan ketaatan manusia kepada Allah bukan hanya sekadar ucapan dan perbuatan sahaja. Malah, ia hendaklah dilaksanakan dengan penuh keikhlasan hati. Justeru, manusia yang merupakan hamba Allah hendaklah menurut dan melaksanakan segala kewajipan demi mendapatkan keredaan Allah. Selain itu, dalam Al-Quran juga disebutkan bahawa manusia juga dianggap sebagai An-Nas. Menurut persepsi An-Nas ini menjurus kepada status manusia antara dia dengan golongan masyarakat sekelilingnya, kerana menurut fitrah manusia, mereka merupakan makhluk yang sosial. Manusia memerlukan pasangan dalam hidupnya kerana Allah memang telah mencipta manusia itu berpasang-pasangan, seperti yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Hal ini bagi meluaskan lagi potensi yang ada pada setiap diri manusia supaya dapat menjadi sebahagian daripada kalangan sosial dan masyarakat. Seterusnya, turut disebutkan bahawa manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, seperti yang dinyatakan di dalam surah Al-Baqarah.
Dalam ayat tersebut, Allah menganugerahkan manusia dengan gelaran khalifah dan manusia bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan iaitu melaksanakan tugasnya sebagai khalifah. Manusia yang merupakan khalifah mempunyai kuasa untuk mengeksploitasi alam bumi ini bagi memenuhi keperluan hidupnya, sekaligus menjalankan amanahnya dalam menjaga keabdian alam ini. Seterusnya, manusia turut disebutkan sebagai Bani Adam yang menyatakan bahawa pelbagai kenyataan di dalam Al-Quran yang menerangkan manusia itu berasal daripada keturunan Adam dan bukan dari pertumbuhan makhluk lain seperti yang diajukan oleh Charles Darwin. Persepsi Bani Adam yang membentuk pada nilai kemanusiaan dan menekankan tentang pembentukan jalinan persaudaraan antara sesama manusia dan menjelaskan bahawa semua manusia itu adalah dari asal-usul yang sama. Dapat disimpulkan bahawa manusia itu tetap mempunyai taraf yang sama dan haruslah dilayan secara sama rata tanpa mengira latar belakang sosial kultural, agama, bangsa dan bahasa mereka. Menurut Al-Quran, manusia juga digelar sebagai Al-Insan yang merujuk kepada kemampuan atau kelebihan yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka. Kelebihan yang dimaksudkan adalah kelebihan dalam bersuara, kelebihan dalam mempengaruhi ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Walau bagaimanapun, manusia juga boleh bersikap negatif. Sebagai makhluk biologis, iaitu Al-Bashar, manusia terjadi atas unsur zat sehingga terbentuknya jasad. Apa yang dimaksudkan adalah manusia merupakan makhluk jasmaniah yang tercipta secara umum. Makhluk biologis seperti membia mengalami fasa pertumbuhan dan perkembangan. Makanan diperlukan oleh mereka untuk meneruskan kehidupan dan akhirnya ke alam kematian. Kerana semua manusia di dunia ini pasti akan mengalami mati. Seterusnya, isi yang diulas oleh penulis di dalam artikel adalah perkembangan dan pertumbuhan. Secara amnya, pertumbuhan dan perkembangan mengikut pandangan orang awam adalah satu konteks yang sama. Namun pada hakikatnya, ahli ilmuwan menyatakan bahawa kedua-dua istilah adalah berbeza dan para ilmuwan sangat terperinci dalam membandingkan istilah tersebut. Antara tokoh ilmuwan yang dihujah dalam artikel adalah Mong F.J. Beliau menyatakan bahawa pertumbuhan secara khusus dimaksudkan untuk menjelaskan ukuran-ukuran badan dan fungsi-fungsi fizik, sedangkan perkembangan lebih mencerminkan sifat-sifat yang khas mengenai gejala-gejala psikologi yang tampak. Seterusnya, tokoh pendidikan Indonesia Profesor Dr. Soekarda berkata bahawa pertumbuhan merupakan satu proses yang menunjukkan perubahan jasmani secara otomatis, manakala perkembangan pula adalah satu proses di dalam pertumbuhan yang menunjukkan terdapatnya pengaruh dalam yang menyebabkan pertambahan kualiti dalam pertumbuhan. Isi yang telah diulas akan dipecahkan kepada dua bahagian untuk memahami lebih lagi tentang perbezaan dua istilah. Yang pertama adalah perkembangan ataupun development. Pendapat yang menyatakan bahawa perkembangan secara luas merujuk kepada proses potensi yang dimiliki oleh seseorang juga berkait dengan konsep usia. Pendapat tersebut dikukuhkan lagi oleh Seifert dan Hofnuch yang menyatakan bahawa definisi perkembangan adalah long-term change in person growth, feeling, pattern of thinking, social relationship, motor skill. Penulis menyimpulkan bahawa perkembangan manusia diawali dari proses pembuahan sehinggalah manusia mati, iaitu decaying process. Selama masa tersebut, manusia mengalami perubahan progres dan berlanjutan dari segi jasmani dan rohani. Seterusnya merujuk pada pertumbuhan ataupun growth. Menurut E. Sinolongan, pertumbuhan merujuk pada perubahan kuantitatif seperti tinggi atau berat badan. Dr. Ahmad Tontowi pula menyebut bahawa pertumbuhan adalah perubahan jasad yang meningkat dalam ukuran saiz akibat daripada pendarapan sel-sel. Oleh itu,
Penulis membuat ringkasan daripada definisi pertumbuhan yang dinyatakan oleh tokoh ilmuwan bahawa perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh seperti penambahan berat dan tinggi seseorang adalah proses pertumbuhan. Manusia mengalami pertumbuhan pada ragas sesuai dengan pertambahan umur. Assalamualaikum, saya Nusyaid Natasha akan membantahkan isi yang kelima, iaitu potensi manusia. Berdasarkan yang dikaji, manusia ialah berbeza dengan makhluk yang lain. Manusia ialah ciptaan Allah yang paling sempurna. Manusia mampu mengembangkan dirinya melalui potensi. Hal ini menyebabkan manusia terus berkembang dan mengalami perubahan. Menurut Jalaluddin, bahawa ada 4 potensi utama, iaitu yang pertama, potensi naluriah, emosional. Potensi ini mengandungi beberapa potensi dari dalam diri, iaitu potensi naluri dalam kelangsungan hidup, seperti makanan, minuman dan tempat tinggal. Potensi kedua ialah potensi mempertahankan diri dari pelbagai ancaman dari luar, seperti merompak, membunuh dan sebagainya. Potensi ketiga, meneruskan keturunan, seperti berkahwin dan melahirkan zuriat. Potensi utama yang kedua ialah potensi indrawi, fizikal. Potensi ini boleh digambarkan potensi anggota tubuh badan yang dimiliki oleh manusia seperti penglihatan, pendengaran, rasa dan perlakuan. Potensi utama ketiga ialah potensi akal, intelektual. Potensi ini hanya diberikan kepada manusia sahaja untuk menjadi makhluk yang paling sempurna dan membezakan antara manusia dan binatang. Potensi yang terakhir ialah potensi agama, spiritual. Potensi ini telah diberikan kepada manusia dengan kecenderungan kepada agama. Potensi ini juga melahirkan pelbagai ritual yang merupakan penyembahan manusia. Berdasarkan keempat potensi utama tersebut, dapat disimpulkan bahawa manusia perlu mempunyai keempat potensi tersebut. Manusia memang makhluk paling sempurna, tetapi mempunyai keempat potensi tersebut tetap juga manusia mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan. Berdasarkan keempat potensi utama di atas, pengembangan potensi manusia perlulah dilakukan secara terurus, bertahap dan berlanjutan, serta dapat dilakukan dengan pelbagai cara dan pendekatan. Pendekatan pertama ialah pendekatan filosofis. Menurut pandangan tersebut, manusia diciptakan untuk memberikan kesetiaan dan menyembah kepada Sang Penciptanya. Pendekatan kedua ialah pendekatan kronologis. Pendekatan ini manusia berkembang secara bertahap dan beransur. Pertumbuhan fizikal dan mental manusia bermula dari proses kehamilan, tahap seterusnya menjadi janin, kemudian lahir menjadi bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan seterusnya kematian. Pendekatan seterusnya ialah pendekatan fungsional. Pendekatan ini manusia harus sudah dilakukan sesuai dengan fungsi potensi itu sendiri. Sebagai contoh, naluri makan, minum dan mempertahankan diri harus dilakukan untuk kelangsungan hidup. Pengembangan akal yang betul dapat menjadikan manusia seseorang yang berguna dalam membezakan perkara yang baik atau salah. Pendekatan yang terakhir ialah pendekatan sosial. Pendekatan ini adalah manusia dianggap sebagai makhluk yang cenderung ke arah untuk hidup bersama dalam kelompok masyarakat ataupun keluarga. Manusia perlu mengembangkan potensinya untuk berinteraksi bersama masyarakat dan mampu memainkan peranan di dalam masyarakat. Kesimpulannya, potensi yang dimiliki manusia perlu digunakan dalam kehidupan sebagai sesuatu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatina Elisha binti Zamzuri akan menerangkan tentang apa yang dapat kita rumuskan daripada ulasan artikel ini. Berdasarkan apa yang dinyatakan dalam penerangan di atas, kita sebagai pembaca dapat mengetahui banyak perkara baharu serta kelebihan penulisan tersebut untuk dijadikan fahaman yang lebih luas dalam kehidupan seharian. Setiap individu perlu mendalami apa yang dimaksudkan dengan perkataan manusia sebenarnya, selaras dengan ideologi yang dikemukakan di atas. Sebagaimana yang diberitahu, hakikat manusia telah dijelaskan melalui pelbagai persepsi, termasuklah pandangan psikoanalitik, humanistik, Martin Buber, behavioralistik, mekanistik, organismik dan konseptual.
Secara tidak langsung, pembaca akan melihat variasi keterangan daripada pandangan-pandangan tersebut. Walau bagaimanapun, konsep manusia tidak terkecuali daripada pandangan Islam juga yang membuka lebih luas fahaman kepada para pembaca. Menurut pandangan Islam, manusia dibahagikan pula kepada berbagai-bagai dimensi, iaitu manusia sebagai hamba Allah, An-Nas, Khalifah Allah, Bani Adam, Al-Insan serta makhluk biologis iaitu Al-Bashar. Setiap dimensi yang dijelaskan dengan begitu terperinci dalam penulisan ini amat mudah untuk difahami oleh pembaca dan sedikit sebanyak membantu masyarakat yang mudah terpesong akan fahaman yang tidak sahih ataupun segelintir golongan yang kurang ilmu agama. Oleh sebab itu, kita seharusnya mengambil inisiatif untuk mendalami sesuatu konsep, tidak kira daripada ideologi yang berbeza, kerana kepelbagaian tersebut juga akan dapat dibandingkan secara pemikiran yang terbuka. Selain itu, Allah Maha Pencipta yang telah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Ini berdasarkan daripada pelbagai ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kesempurnaan penciptaan manusia. Kesempurnaan penciptaan manusia telah menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi supaya dapat mengatur dan memanfaatkan alam. Kewujudan pelbagai karakteristik manusia juga menjelaskan terdapat perbezaan antara binatang dan manusia. Antara karakteristiknya adalah kemampuan dalam menyedari diri, kemampuan dalam berinteraksi, pemilikan kata hati, moral, mempunyai rasa tanggungjawab, serta kebebasan dan kesediaan melakukan kewajipan. Menyedari hak dan kemampuan dalam menghayati kebahagiaan. Pengaruhan dalam yang menyebabkan pertambahan kualiti dalam pertumbuhan disebabkan oleh perkembangan iaitu development ataupun pertumbuhan iaitu growth. Pertumbuhan dan perkembangan manusia juga berbeza mengikut pendapat ilmuwan. Bahkan, Allah telah melengkapkan manusia dengan potensi yang dapat kita memenuhi keperluan seharian mereka juga. Potensi tersebut adalah potensi emosional, fizikal, akal dan spiritual. Terdapat juga pandangan dan pendapat mengenai pengembangan potensi manusia seperti pandangan filosofis, kronologis, fungsional dan sosial. Oleh itu, hakikat manusia berbeza mengikut pandangan Islam dan Barat. Hakikat manusia dapat dirumuskan bahawa makhluk Tuhan yang lain berbeza seperti haiwan dan dari segi aspek karakteristik yang dibawa oleh makhluk Tuhan itu sendiri. Potensi-potensi yang dimilikinya serta kemampuan manusia dalam menyelahkan potensi itu, maka Allah telah memilih manusia sebagai khalifah di bumi untuk mentadbir mengikut kemampuan manusia dan mengembangkan potensi dalam diri mereka sendiri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Anis binti Ibrahim. Saya akan membentangkan tentang pertanyaan mengenai hakikat manusia. Para hadirin sekalian, semua telah jelas ke tentang hakikat manusia mengikut pandangan Islam dan Barat? Hadirnya saya di sini adalah untuk menjawab persoalan-persoalan yang sering berlega-lega di fikiran seorang manusia. Soalan pertama berbunyi, ke manakah manusia selepas mati? Jawapan pada persoalan tersebut, golongan materialism juga menyalahkan dan cuba menjawab dengan jawapan yang merendah-rendahkan manusia. Mereka mengatakan bahawa perjalanan manusia berakhir sesuai dengan akhir hayatnya. Dia akan kembali ke tempat asalnya sebagai debu yang dibawa oleh angin tanpa akibat yang lebih jauh. Bagi golongan yang beriman pula, mereka tahu di mana mereka akan kembali. Mereka juga sedar bahawa mereka tidak diciptakan untuk dunia. Tetapi mereka memahami dengan baik jika dunia itu diciptakan untuknya. Dan lebih dari itu, hingga akhir fahaman dan kesimpulan bahawa mereka diciptakan untuk kehidupan yang kekal, iaitu akhirat. Hidup di dunia ini hanyalah sebagai medan persiapan untuk dijadikan sebagai persiapan ke sana kelak. Sehingga akhirnya mereka dapatkan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidina. Surah Az-Zumar ayat 73. Soalan kedua pula ialah, kenapa manusia diciptakan? Allah menjelaskan tujuan
penciptaan manusia sebagaimana kenyataannya yang bermaksud. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Surah Az-Zariyat ayat ke-56. Ayat tersebut menjelaskan tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka melakukan kebaikan sekalipun, amalannya tetap tertolak. Orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala sentiasa berada di dalam kerugian sebagaimana kenyataan Allah di dalam Al-Quran yang bermaksud, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati di atas kebenaran dan supaya tetap dalam kesabaran. Surah Al-Asr ayat ke-1 hingga 3. Ayat tersebut menerangkan syarat utama manusia tidak rugi adalah dengan menunjukkan iman kepada Allah dan mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Penyembahan kepada Allah harus mengikut kaedah yang diajarkan oleh Allah melalui utusannya dan tidak mensyirikkan Allah. Mari kita renungkan hakikat bahawa setiap kejadian itu tidak diciptakan dengan sia-sia. Setiap dari kita perlu mencari makna dan peranan dengan keberadaannya sebagai insan di dunia ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat darjatnya berbanding makhluk yang lain sebagaimana yang disebut di dalam surah At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu sahaja dari saya dan rakan-rakan. Sekian, terima kasih.